Hari ni kita nak habiskan ni lah AutoCAD Plan 3D part yang terakhir. Okay, dalam lab module tu which is create equipment and piping routing. Okay, saya punya ni nampak tak? Ke nampak terbalik? Nampak betul kan? Okay. So hari ni kita nak buat yang ini. Okay. So kita boleh start buka kita punya AutoCAD Plan 3D. Okay. AutoCAD Plan 3D. And then still under the same project. Okay. Make sure you are under the same project at your current project at a Plan 3D drawing. Okay. Dekat Plan 3D ni right click and then start a new drawing. Okay. You can name the drawing. Just letak terus sebagai lab number 8. Lab number 8 task 1. Okay. You boleh letak terus lah you punya nama kat sini. And then click OK. Okay. So you akan ada dekat this layout. This model. Okay. Dia memang ada tak model layout 1, layout 2 ni ada tak kamu punya? Model, layout 1 and layout 2. Saya rasa memang ada kot. Kalau tak ada, kamu kena buat macam yang sebelum ni. Okay. So, kita dah buka, dah right click and then dah namakan file. So, akan ada layout macam ni. Okay. And then kita kena set new layer. Okay. Sebab kita akan lukis equipment dan juga piping. Jadi kita akan letak dua layer. Kita akan lukis di layer yang berbeza. Okay. Kemudian, okay. So boleh pergi ke home. Okay. Property. Bukan mesh property. Kat mana layer? Saya dah lupa dah. Layer property manager. Okay. Layer property. Okay. Jumpa tak? Kamu jumpa tak? Okay. Kat sini. Saya punya sekarang ialah 2D. So saya kena tukarkan kepada di kat bawah ni. Tukarkan kepada 3D piping. Okay. Baru ada layer property ni. Okay. 3D piping. So dekat layer ni. Baru ada satu layer. So kita add another layer. Okay. Add new layer. Namakan dia sebagai equipment. Okay. And then warna dia ialah warna index color 30. Okay. Tukarlah color dia. Guna index color ni. Pergi dekat sini. 30 ni warna lebih kurang warna orange lah. Klik OK. And then another layer. Okay. Another layer kita namakan sebagai piping. New layer. Piping. Semua okay boleh follow ke? New layer. Kita color dia ialah 212. 212 somewhere here. Okay, this one. And then click OK. Okay, so akan ada layer macam ni lah. Okay, kemudian kita akan start dengan equipment. Okay, so kita jadikan layer ni sebagai layer equipment. Kemudian kita pergi kepada home, equipment and create. Ada orang ke tak ni? Kamu okey ke tak? Okey. Home dan pergi kepada create equipment kat sini.
Okay, so dia akan keluar pop-up window macam ni. Okay, so ni equipment dia lah. Sebelum ni yang kamu lukis process flow diagram ataupun PNID tu ialah 2D drawing untuk this equipment. Sekarang ni ialah 3D drawing. Okay. So kita akan create, first kita akan ambil pump. Okay, pump, centrifugal pump. Pergi kepada equipment ni, kita akan ambil pump dan kita akan ambil centrifugal pump. Okay. Kemudian kita akan assign dia punya tagging. Okay. Assign dia punya tagging. Klik ni, dia akan keluar macam ni. Paling mudah ialah kita akan klik, kita akan tekan kat sini. Okay. Sebab apa nombor saya ialah 005? Sebab saya dah buat banyak kali. Okay, saya dah buat banyak kali benda ni. Jadi, kalau nombor ni dia sentiasa bertambah. Okay, daripada semua dalam projek ni, dia akan mula dengan nombor 1. Tapi bila kamu lukis lukisan yang baru, nombor dia akan bertambah. Okay. Sebab tengok ni, existing pump. Okay, bila kamu klik existing pump ni, dah ada dah pump yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sebab itulah saya punya dia jadi nombor 5. Okay, kalau kamu punya jadi nombor berapa? Kamu punya nombor berapa? Nombor 5 juga ke? 5 juga Okay, sebab kita dah lukis sebelum ni lah. Okay, kita assign. Just assign. So, dia akan jadi. And then click. Create. Okay, bila kita nak create tu, kita nak letakkan dia. Okay, di mana-mana position. Okay, so untuk position ni kamu kena refer kepada kamu punya lab module. Okay. Masa saya buat lab module ni, saya lukis. First time saya lukis. Sebab tu dia jadi nombor 1. Okay. Okay, so kamu tengok ni. Tengok dia punya koordinat kat sini. Oops. Boleh nampak tak koordinat dia kat sini? 0 apostrophe dash 8 3 8 3/8. Okay, itu position dia. So, kamu boleh ubah sebenarnya yang ni. Ni, ubah ni. 0 berapa tadi? Saya pun dah tak ingat. 0 8 3/8. Okay. In real industry, sebenarnya point ni penting lah. Maksudnya, dekat sesebuah kilang tu, untuk dia orang letakkan pump ni, dia mesti, dia orang dah design dah. Biasanya dekat kilang yang sebenar, dia akan ada banyak equipment. Tapi untuk kamu just lukis. Hari ni kita hanya lukis beberapa je lah. Sesuailah dengan level kamu yang baru belajar software ni. Okay. Tapi akan datang, boleh diperkembangkan lah. Okay. Kemudian tekan enter. Jadi tak? Okay. So dia akan ada di situ. Betul ke ada kat situ? Besar sangat. Okay. Jadi saya nak tengok betul tak dia punya location tu. Kita ada tunjuk lah. Tak ada. Tak apalah, biarlah. Letak je lah situ dulu. Okay, biarkan sahaja dia di situ. Yang ini kita boleh gerakkan. Kita boleh gerakkan arrow ni sebenarnya.
Tapi tak apalah. Okay. Dan lagi satu, kalau perasan dekat sini, bila kita ubah dia punya view, dia akan nampak berbeza lah. Position maksudnya angle dari mana kita tengok alat tu. Saya ada letak tak dalam lab module. Okay, ni still dekat custom view. Okay, tak apa. Kemudian kita akan lukis equipment yang kedua. Okay, kita akan lukis equipment yang kedua. Okay, saya tukar balik kepada custom view. Custom. Oh, tak ada. Tak apalah, saya biarkan je lah dalam SE. Okay. Kita akan lukis vessel pula. Create. Pilih vessel. Pilih vertical vessel. Okay. Kemudian dekat bahagian tagging. Tambah je. Okay. Kemudian dekat bahagian dia punya dimension. Okay, cuba kamu tengok. Kamu punya dimension berapa? Kalau saya punya 7 inci, 7 dan 6. Kamu punya berapa? Dekat bahagian property ni. Bukan, dekat equipment ni. Kamu kena klik dia punya shape ni. Okay. Kalau dimension saya 7 dengan 6. Kamu punya berapa? Jadi kamu edit. Tukarkan jadi 7 dengan 6. Okay. Edit. Ikut dalam lab module. Dekat bahagian Torus head ni 7 dengan 6. Okay, macam ni. Edit. Kemudian dekat bahagian silinder pun sama juga. Dekat bahagian silinder. Okay, bahagian silinder. Kamu edit yang ini. 7, 6 dan juga 25, 2. Okay. Kemudian kita akan letakkan dia lah. Okay. Okay. Kat silinder, pastikan nilai ni. Okay, satu lagi pun dia secara automatik dia akan jadi ni. Klik create. Kemudian kita akan letakkan kita punya vessel ni. Besar. Okay. So, saya nak letakkan dekat point 0. Kita tengok. Ada satu perkara yang saya sudah terlupa, which is bukan dekat sini. Dekat bahagian saya tak masukkan tak ada kot. Okay, tak apa. Okay, so siapa yang dah siap tu boleh masukkan dekat lukisan. Dekat position ni. 00 13/16. 0 0 13/16. Okay. So, kita tukar kepada view yang berbeza lah.
Macam dekat sangat pula saya rasa. Sebab kalau ikut dalam lab module tu taklah dekat sangat sebenarnya. Dan lagi satu, sepatutnya vessel ni ada satu benda. Maksudnya kita nak tinggikan dia. Sekejap saya ambil lagi satu vessel. Create another vessel. Ni elevation ni. Elevation ni kamu kena tambah. Tak silap saya 5. Saya tak tahu kenapa saya hilang pula gambar tu. Okay, elevation ni 5. Bila saya assign. And then saya create. Okay, saya nak letak sini sikit. Tak silap saya dia lebih tinggi lah dari pump. Sama juga Oh, sama juga. Okey, tak apalah. Tak apa, sekarang ni macam ni. Kita hanya akan lukis. Okay, kita akan lukis equipment tu. Position ni, kita tak payah kisahlah. Okay, position ni tak perlu kisah. Okay. Okay, just letak je equipment tu. Kita tak nak guna koordinat yang spesifik lah. Okay, saya lukis semula. Saya ambil semula. First tadi ialah pump. Centrifugal pump. Okay. Assign, create. Saya nak letak je. Okay, saya nak letak sahaja. Okay. Kemudian vessel. Vessel, kita ambil yang vertical. Okay. Kemudian sepatutnya ada efek ni, elevation ni. Sekejap. 5. Saya nak onkan auto. Sekejap. Saya cuba onkan dulu auto ni. Ada efek tak? Create. Okay. Sorry. 5. Okay, saya letak je lah. Saya pun tak tahu kenapa. Last time saya buat dia naik lah. Dia lebih tinggi. Kali ni dia tak naik. Tak apalah. Okay. And then. Okay. Kemudian kita ambil lagi satu equipment. Heat exchanger. Reboiler. Create. Mana itu keluar? Okay. Kita akan ambil heat exchanger. Kalau kamu tengok senarai kat sini, ini ialah equipment yang digunakan dalam industri, kimia, food. Mungkin nama dia berbeza sikit lah. Ada yang sama, ada yang berbeza. Bio, okay. Tapi kat sini tak adalah dia tulis bioreactor. Dia berbeza sikit lah. Tapi setiap lukisan ni kita boleh modify dia. Okay. Kita boleh modify dia punya dimension, dia punya panjang, tinggi, lebar semua kita boleh modify. And then kita boleh lukis juga equipment baru. Okay. Contoh kalau kita kata, contohnya kolom ni. Dia tak ada apa-apa yang dah siap. Okay. Jadi kalau nak buat, dia akan start dengan kolom yang baru. Okay. Tapi tak apa. Itu tak termasuklah dalam kamu punya syllabus. Okay. So sekarang ni kita nak ambil heat exchanger. Okay. So heat exchanger pun ada beberapa yang maksudnya yang ready-made lah. Okay. Reboiler. Okay. Ni bentuk reboiler. Assign dia punya tagging. Assign.
Kemudian evaluation ni biar je. Okay, kemudian kita create. Okay, kita create. Saya nak letak dekat sini. Saya nak dia macam ni. Okay. Okay, semua okay tak? So, kita nak tengok dari sudut pandangan sebelah sana lah. Mungkin macam ni. SE, isometric view. Okay. Okay, lagi satu bila kita buat 3D ni, penting untuk kita guna box ni. Okay, sebab bila kita guna box ni, kita boleh gerak macam ni. Okay. Semua okay tak? Okay. So, bila kita dah ada 3 equipment ni, okay, bila kita dah ada 3 equipment ni, kita nak sambungkan setiap equipment ni menggunakan pipe. Maksudnya nak sambung, maksudnya memang ada piping lah. Kita akan buat piping. Saya rasa benda ni boleh dianjak ni. Apa command dia? USC ke apa? Saya nak anjakkan benda ni ke tempat lain. Saya nak anjakkan 3 titik ni ke tempat lain. Okey, sekejap. Boleh dah tu. UCS. Enter supaya enter. So dia duduk di tempat lain lah. Tak ada mengganggu saya punya equipment tu. Kat sini. Okey. Okay, so macam ni kita nak buat. Kita just pergi je kepada equipment yang kita nak. Okay. Kamu sekarang ni dah sampai. Okay. Okay, kita akan start dengan kita kena tukar layer dulu. Okay. So sekarang kita berada di layer equipment. Okay, sebab tu equipment kita warna orange ni. Sebab kita dah set dah layer ni dia warna orange. Okay, kemudian kita akan pergi kepada piping. Piping punya layer. So kita akan klik. Cuba kamu klik dekat vessel ni. Dia akan ada warna macam ni. Okay. Simbol yang ini ialah simbol kalau kita nak tambah dia punya nozzle. Okay. Nozzle yang sedia ada yang ini. Yang ini dengan yang ini. Okay. So kita nak sambungkan. Kalau ikut lab module kita nak buat apa? Kita nak sambungkan daripada vessel. Kita nak sambungkan ke reboiler. Okay. Kita nak sambungkan daripada vessel ni kepada reboiler ni. Okay. So kita klik sahaja. Sekejap saya nak tengok. Yang bawah ke yang atas yang sambung? Okay, yang atas. Maksudnya ada 2 nozzle. Okay, nozzle yang atas ni. Okay. Kita klik dekat dia. Perasan tak? Ada warna purple tu. Dan kita pergi ke heat exchanger ni. Okay. Klik sehingga heat exchanger tu pun berwarna biru juga. Okay. Macam tu. Okay. So maksudnya kalau kita tengok dekat sini. Dia dah tersambung. Maksudnya kita nak buat pipe dia. Keluar daripada vessel. Masuk kepada heat exchanger. Okay. Kamu okay tak? Okay. So boleh sambung yang selebihnya. Okay. So dia akan berbeza-beza lah. Dia tak akan sama. Melainkan memang kamu punya lukisan, saya punya lukisan dan model ni memang exactly sama. Tapi saya rasa tak sama ni position kita. Okay. Jadi piping tu dia berbeza sikit lah. Dia mengikut keadaan yang perlu lah. Okay. So kita sambung seterusnya. Okay. Sambung seterusnya.
daripada pump sambung kepada boiler. Okey, kalau perasan position kita ni dah lari lah ni. Jadi kalau kita berada dalam position ni, nak tengok boleh tak kita sambungkan pump ni kepada ni. Okey. Kita tengok dulu. Dia akan bagi beberapa cadangan. Okey. Yang penting pipe tu tidak. Pening lah tengok macam ni. Mana dia? Mana home? Baik. Mana home? Oh, dia kena next dulu. Saya pun dah pening tengok macam ni. Yang penting pipe itu tidak bertembung. Okay, kita boleh tekan next untuk dia suggest routing piping route yang berbeza. Dia akan suggest lah ni. Macam ni saya nak betulkan balik. Dah saya ingat dah ni. Next. Next. Okay, dah pun next. Next. So dia ada dua je lah. Kalau tengok sini dua. Maksudnya ada dua cadangan sahaja. Kamu nak yang macam ni ataupun nak yang macam ni. Okay, so saya pilih yang macam ni. Step. Okay, saya nak membetulkan balik position ni. Okay. Okay. Okay, yang penting dia tidak bertembung lah antara pipe tu. Dia tidak langgar lah antara satu sama lain. Itu yang penting. Dan ini ialah satu lukisan je lah. Lukisan saya lah yang tak berapa nak tepat jugalah sebenarnya. Sebab position kita ni dah berbeza. Position saya sekarang ni pun, position equipment saya sekarang ni berbeza daripada lab module lah. Kamu macam mana? Harap kamu boleh dapat buat sama exactly macam lab module lah. Okay. Okay. Jangan susah hati kalau tak sama sebab objektif untuk lab ini ialah memperkenalkan kepada kamu bahawa AutoCAD Plan 3D boleh lukis 3D model untuk equipment dan boleh buat pipe routing. Okay. Position exactly semua tu nanti sebenarnya ada pendetailan lagi lah yang tak termasuk dalam silibus kamu lah. Sebab kamu kan first time kan guna AutoCAD Plan 3D. Kamu punya sini tak tahu AutoCAD Plan 3D ni. Tak tahulah sekarang pun dia mungkin tak pernah tahu. Okay. Untuk batch kamu mula diperkenalkan dan dari semasa ke semasa nanti mungkin akan ada penambahbaikan lah. Kamu first time. Okay. Tapi jangan risau. At least kamu tahulah adanya software ni. Dan software ni boleh buat equipment dan boleh buat piping. Okay. Okay, boleh sambung. Sambungkan vessel kepada pump pula. Okay, saya nak sambungkan pump kepada vessel. Okay, so kamu boleh guna kotak kat atas ni untuk pusing lah. Okay, kamu hold, kamu klik dan kamu kena hold kamu punya mouse untuk dia gerak. Okay. Kemudian saya akan sambungkan equipment ni. Ada satu nozzle dia dekat bawah. Saya nak sambungkan kepada pump ni. Okey, kalau jadi macam ni, maksudnya pump ni tak jadi warna biru, maksudnya dia tak boleh nak sambung. Tengok kalau saya klik juga dia tak jadi. So, kalau jadi macam tu kita kena delete balik. Saya cuba sambung daripada pump kepada nozzle.
Kita tak bolehlah ada error. Okay, tak ada error sebab sebab Western sepatutnya lebih tinggi. Dia tak boleh suggest lah, tapi kita masih boleh buat secara manual lah sebenarnya. Okay, sepatutnya Western ni lebih tinggi daripada pump. Tapi saya tak tahu hari ni kenapa dia elevation dia macam tak respect hari ni. Okay. Kalau kita buat secara manual pun boleh. Cuma kita kena tahu position yang betul lah. Untuk naik, turun. Dan kita kena tahu angle yang betul. Sekarang ni tak betul lah. Sekarang ni angle ni tak betul. Tak betul. Yang ini kalau kita buat secara manual agak susah sikit lah. Okay. Saya sebenarnya kena tarik dia ke kanan dulu. Dia hanya boleh tarik ke depan. Kamu macam mana? Dah habis ke lukis? Jadi macam saya juga ke? Biasa kalau jadi macam tu sebenarnya kita kena ubah. Paling mudah kita lukis yang baru lah. Tapi sebab saya pun tak adalah begitu expert sangat benda ni. Apa, kita try sama-sama. Ini. Okay, mungkin kita perlu guna plane yang betul lah. Kita tengok boleh tak. Okay. Saya nak tarik dia ke depan. Okay. Tarik dia turun bawah. Kemudian saya kena tukar plane ni, saya rasa. Oops. Bukan. Dia macam pening sikit lah kalau buat 3D ni. Saya nak tukar kepada top. Tak boleh, bukan. Bukan. Dia dah cukup memeningkan dah. Saya nak gerakkan dia ke X-axis. Control right click to change compass plane. Control right click. Macam tu. Control right click. Saya nak tarik dia ke bawah. Okay. Sehingga kita boleh klik dan dia jadi warna. Sehingga equipment tu berwarna biru. Okay, saya nak tengok sekejap. Next. Oops. Next. Okay,
okey lah, saya nak terima yang ini. Okey, ada 7 solution. Accept. Okey, jadilah sambungan dia. Walaupun taklah cantik sangat sebab saya ingat sikit kan. Okey. So, maksudnya untuk buat piping routing ni, dia memang perlu, yang mudahnya bila memang dia boleh sambung dan software ni yang suggest kan. Software ni yang cadangkan apa laluan yang okey. Kalau tak okey, maksudnya kamu kena try and error lah. Tapi jangan risau sebab dalam real industry, kebiasaannya position setiap equipment ni dah di-design lebih awal lah. Hari ni sebenarnya kita macam try lah. Hari ni macam first time kita try software ni, ambil equipment ni dan buat piping routing. Okay. So dah siap lah. Dah siap untuk bahagian piping routing dan juga equipment. Kamu dah boleh connect tak? Kamu ni diam 1000 bahasa. Saya tak tahulah kamu ni ada orang ke tak ada ke, saya duk cakap seseorang. Okey. Let's see kalau saya nak ubah. Boleh ubah tak boleh ubah. Oh, boleh. Kita boleh edit juga dia punya ni. Saya jarang guna. Saya tak pernah pakai lah AutoCAD Plan 3D ni untuk lukis benda ni. Hari tu saya pergi kursus dia software lain. Tapi konsep dia still sama lah. Jadi saya tak familiar jugalah sebenarnya dengan dia punya method dia. Saya nak ubah tengok position ni. Dia boleh ubah tak angle ni. Okay. Tak boleh ubah lah kot. Okey, untuk saya, okey, sebab ni kelas last dengan saya, akan ada satu lagi assignment yang saya perlu bagi, okey, bukan saya nak bagi, saya perlu bagi. Nanti saya akan bagi dan upload dalam Google Classroom lah. Itu last lah. Okey, make sure kamu hantar semua lab task part saya dan juga kamu akan buat assignment dan hantar nanti. So habislah part saya. Dan minggu selepas ni disambung oleh Cik Munirah dan juga Dr. Fakih. Okey. Dan Cik Munirah kamu akan kembali kepada AutoCAD yang biasa tu. Okey, AutoCAD yang biasa. AutoCAD Plan 3D ni dekat part saya sahaja. Okey. Kemudian kamu akan ada lagi satu test rasanya. Hari tu test boleh jawab tak? Okey tak test hari tu? Before this. Boleh. Okey. Untuk bahagian saya tak ada test. Bahagian saya ialah assignment. Okey. So assignment tak apalah. Mungkin saya akan bagi seminggu ke 2 minggu lah untuk kamu buat. Saya tak decide lagi nak bagi assignment apa. Nak lukis 3D ke, nak lukis 2D ke, nak lukis PFD ke, PNID ke. Saya tak decide lagi lah. Sebab saya tak buat pun lagi soalannya. Okey. Okey, kalau dah siap sambung, okey, kalau dah siap sambung, kita nak tambah valve. Okey. Kalau ikut dalam lab module ni, kita akan tambah gate valve dengan plug valve. Okey, kita nak tambah dan kita nak letak sahaja dekat mana-mana piping tu. Okey, so boleh pergi dekat bahagian
bahagian dynamic. Bahagian atas ni saya rasa dynamic pipe. Okay. Dekat bahagian dynamic pipe spec. So, boleh pilih lah. Okay, so setiap valve ni tidak ada nama dia tertentu lah. Yang very spesifik lah. Okay, so saya ambil apa dalam modul? Gate valve FL RF 300. Gate valve FL RF dan 300. So klik sahaja. So ada. So kita boleh letak dekat mana-mana pipeline. So adjust dia punya position supaya dia punya kepala tu kat atas lah. Saya punya kepala jadi kat bawah Boleh tak saya ubah kalau saya dah letak? Saya buat. Oh, saya dah keluarkan buff tu. Okay. Okay, so kamu boleh letak je lah mana-mana. Dekat pipe. Dekat pipeline. Tak apalah, nanti saya bagi assignment yang inilah. Supaya kita belajar lukis betul-betul. Ke susah? Saya nak betulkan sikit piping ni. Boleh anjak? Oh, tak boleh anjak. Dia tercabut dah. Okay, boleh letakkan plug valve. Sebenarnya kamu boleh ambil mana-mana valve pun. Sebab kita kan sekarang ni sedang try and error je. Okay. Orang kata first time belajar. Okay. Dan kalau selalu buat nanti dia akan expert lah. Okay, saya dah letakkan 2 valve kat situ. Dan kalau perasan semua benda-benda ni yang memang ada in real life lah. Benda-benda plug, terus benda-benda valve, benda-benda piping punya benda ni memang ada in real life, in real industry. Tapi jangan risau sebab part ni yang sebenarnya dah mechanical lah, bukanlah kita sangat pun. Bukanlah chemical engineering punya kerja lah. Orang-orang mechanical. Okay. Saya rasa habis dah ni. Kamu kat mana sekarang? Tengah buat apa? Sampai kat mana? Berjaya tak sambung? Oh, tengah buat piping lagi. Okay, try lagi. Susah lah. Kamu rasa susah ke senang? Dia agak susah. Dia sebenarnya kalau kita tahu method yang betul lah. Saya pun kira ajar kamu ni yang paling basic lah. Sebab saya pun tak expert lagi part ni. Untuk tahu dia punya position, gerak ni. Okay, saya kena buat semula sebab saya pun tak tekan save tadi bila dia dah bermasalah macam tu. So, kamu tekanlah save dulu Okay, saya nak try. Okay, saya nak try sekali lagi. Start dengan bed pump. Centrifugal pump. Taking. Sign. Create. Okay. Oh ya, saya terlupa nak buat layer. Semua tak save. So, I have to start from the beginning. Okay, again, we create another layer. Equipment. And then
piping. Okay. Okay, we start with an equipment. We start with pump, centrifugal pump, tagging, sign, create, and just place it anywhere. Okay. And then the vessel. Horizontal vessel. Sign. Saya pun tak faham kenapa elevation dia tak ni. Try again. Create. Oops. Kita nak move sikit ke sini. Okay. Okay, saya nak tambah heat exchanger. Okay. Kalau rasa susah sangat buat piping routing tu, saya rasa kamu gerakkan lah. Kamu movekan kamu punya equipment tu. Okay, position dia boleh move. Contohnya, saya right click ni. Kemudian klik move. Pilih satu titik. So, dia akan move berdasarkan titik tu. Okay. Oh, saya dah tinggikan dia. Okay. So, kamu kena play around lah. Dia tak ada satu guideline yang spesifik lah. Okay, saya nak cuba sambungkan semula. Saya nak sambungkan daripada sini kepada oops. Sebelum buat piping, tukar kepada piping layer dulu.
Macam mana kamu? Dah siap ke? Boleh ke? Kenapa ni? Boleh ke tak boleh? Ke macam mana? Ya? Aha. Nak share ke apa? Nak share screen ke? Boleh terus je share. Sebab saya punya dekat kamera ni, bukan dekat share. Sekejap, saya besarkan kamu punya ujung. Aha. Dia, kamu dah tekan enter belum? Cuba pusing tengok. Cuba, takut dia sebenarnya berlanggar ke. Kamu kena main yang apa? Box ni untuk pusing, untuk tengok. Lagi satu, layer kamu dekat mana tu? Kamu dekat layer mana? Layer. Cuba tengok. Cuba tengok dekat atas. Pergi dekat layer property kat atas tu. Kamu punya kamera tu, dekat piping kan? Okey. Pergi balik bawah. Kamu pusingkan kamu punya angle tu dekat sini. Pusingkan. Nak tengok dia betul-betul connected tak kepada vessel tu. Ni pusing ni. Macam saya buat ni. Kamu pusingkan ni. Pusingkan nak tengok. Dia sebenarnya bersambung ke tak. Pusingkan. Pusing benda ni. Kamu pusing tengok. Betul tak dia bersambung? Kalau dah bersambung tu tak apalah. Biar je lah warna tu. Saya rasa sebab tu lah kot. Cuba tengok balik. Okay. Okay. Lagi satu kalau kita tengah. Saya punya pun ada satu jadi warna macam ni. Saya rasa ada maksud lah warna yang berbeza ni. Okay, kalau kamu tak dapat exactly macam lab module pun tak apa. Saya masih boleh terima. Cuma just pastikan dia tak ada, piping tu tak ada yang berlanggar lah. Okay. Piping ni tak ada berlanggar antara satu sama lain dan dia tak ada langgar. Dia dah connected kepada setiap equipment dengan baik dan dia tak ada berlanggar. Okay. Okay, Madu, you cakap you dah dapat credit transfer Saya rasa kena drop secara manual. Kena isi borang. Kamu dapat credit transfer tu siapa? Dapat surat ke macam mana? Okay, saya rasa kamu kena isi borang secara manual. Nanti kamu contact number ni, saya bagi dekat WhatsApp. Dia apa? Penolong pendaftar. Bagi tahu. Puan Azariah. Dah ada nombor dia dah?
Okay. Kontak dia bagi tahu ni sebab sistem OSI tu saya rasa dia dah tutup untuk kamu nak drop dalam tu. Dia kena drop melalui manual lah, isi borang lah. Okay. Lepas tu, you sebenarnya tak perlu datang lah kelas ni dah sebab dia kredit transfer Okay, macam ni. Tak apa. You datang selagi you tak dapat surat yang selagi dalam sistem masih ada. After this, you isi contact Puan Azariah and then minta dia, saya rasa kena isi borang. And then you kena follow up lah. Saya risau just takut nanti dalam sistem dia masih tak drop, you still akan ada di subjek. Hopefully lah, you kena follow up lah. Lepas isi borang nanti follow up supaya sistem tu drop. And then bila dah drop ni, you tak perlu ni dah lah, tak perlu datang lah, dah dapat lah. Dulu dapat apa? Dapat A tapi AutoCAD Plan 3D dah pernah belajar? Macam tak adalah. Yang lain sikit lah. At least you masuk punya kelas ni adalah new knowledge AutoCAD Plan 3D. Okay. Okay. Ada tak yang dah dapat? Dah dapat sambungkan dan dah dapat letak VAF. Okay, kalau dah siap cuba angkat tangan. Tak ada Tak ada yang dah siap? Okay. Oh, ada yang dah siap Okay. Okay, kita rasa lukis ni agak sukar lah. Okay, saya nak save dulu. Sebab first time kita lukis. Okay. Dan kalau ikutkan real project. Okay. Okay, saya close dulu ni. Sebab saya nak tunjukkan. Mungkin saya dah tunjuk sebelum ni. Saya nak tunjukkan lagi sample drawing. Sample drawing untuk plan 3D. Saya rasa dekat kamu punya sendiri AutoCAD pun akan ada. Dia tak keluar. Tak keluar macam ni. So sebenarnya kalau orang yang ada skill untuk draw benda ni memang orang yang memang hebat lah. Kalau kau perasan kat sini kan. Dia ada tank, dia ada setiap piping tu. Kemudian dalam AutoCAD Plan 3D ni juga boleh digunakan untuk lukis ni. Tangga-tangga ni. Dia punya beam. Semua benda dalam ni. Macam real plan. Okay. Dan untuk lukis benda ni bukanlah
seperti mana kita dah try, bukanlah mudah, susah. Dan saya rasa siapa yang ambil jobs ni memang dibayar dengan mahal lah untuk dia lukis. Okay. So lepas-lepas ni kalau kamu berminat dalam benda-benda macam ni, kamu boleh lepas kamu grad nantilah. Lepas kamu grad nanti, kalau kamu masih berminat dalam lukisan-lukisan macam ni, kamu boleh ambil kursus lah. Okay. Sebab setengah orang dia tak minat ni, dia tengok susah-susah ni, dia tak minat lah. Okay. Dia punya pipeline. Setiap pipeline. Lepas tu ada buff. Okay. Ada buff. Yang saya letak dalam lab module tu pun yang simple je lah. Buff tu letak je kat mana-mana kan. Sepatutnya buff tu ada dekat dengan nozzle. Lepas tu dekat pump pun ada buff. Lepas tu ada pipeline. Siap boleh lukis ni. Ni ialah kolom dan boleh lukis tangga-tangga ni. Macam dekat real industry, real plant. Lukis tangga-tangga ni naik tangga, and then ada tempat untuk jalan. Naik ke atas. Detail lah ni. Saya rasa untuk menghasilkan lukisan ni, saya rasa wow sangat lah. Saya rasa hebat lah. Sebab kita nak buat yang simple pun kita tak. Sebab kita belum expert lah. Okay. Kita belum expert. Dan memang nak lukis benda ni pun take time. Dan position setiap equipment ni dah betul-betul spesifik dah lah. Macam kita tu sebenarnya kita try and error je. Sebab saya cuba untuk membina lab module yang simple sebenarnya. Lab module ni. Sebab saya fikir yang automatic je. Dia cadangan software tu untuk buat piping routing ni. Okay. Saya rasa kalau yang lukis ni memang dia tahulah. Kalau tengok kat sini juga, piping ni size yang berbeza-beza. Okay, ada besar, ada kecil. Yang tu pun ada efek juga. Tapi saya tak nak pergi benda ni terlalu detail. Sebab kalau saya pergi terlalu detail, kita tak akan habis dalam satu lab module. Dia mungkin akan perlu lebih banyak lah lab module. Okay, jadi cukuplah hari ni. Kamu diperkenalkan dengan wujudnya software AutoCAD Plan 3D yang spesifik boleh buat 3D model untuk equipment, untuk plant. Okay, salah satu knowledge yang saya rasa akan berguna kepada kamu, bergantung kepada industri mana yang kamu pergi. Kalau pergi ke bahagian konsultan ke, dia akan sangat perlulah. Ataupun industri yang macam mana kan. Ada certain kilang mungkin tak perlu, ada certain kilang mungkin perlu. Okay. Saya harap kamu tak rasa stres walaupun kamu buat piping routing tu masih tak berapa nak cantik ke, masih tak dapat ke kan. Okay. Sebab this is a first time. And then dia sebenarnya adalah, saya rasa memang ada method tertentu lah untuk kita buat piping tu supaya betul. Okay guys semua. Dan bahagian lukis-lukis piping, support system ni memang saya tak masukkan jugalah dalam lab module. Sebab dia menambahkan complexity level lah. Okay. Okay. Masih tak dapat ke piping tu? Ada lagi yang dah dapat? Ke masih tak dapat? Jangan lupa isi attendance. Okay, jangan lupa isi attendance. Setiap equipment ni kamu akan belajar dalam subjek-subjek selepas ni lah.
Okay, so yang angkat tangan tu maksudnya dah siap Okay. Okay, saya rasa semakin ramai yang dah siap. So, apa perasaan bila dah siap tu? Gembira tak? Ada yang ada masalah tak? Ya. Attendant, guna link yang guna Google Form yang samalah. Ambil lab 8. Hari ni ialah lab 8. Dia susunan tu saya dah bagi tahu koordinator kena susun semula lah. Nanti in the future dia akan susun semula lah. Kamu macam pening kan lab minggu ke berapa tapi lab number tu dah kacau kan. Tak apalah. Okay, so pilih lab 8 Minggu sebelum ni 4. Okay. Okay, so dekat bahagian layout, biasanya ialah layout ni kertas lah yang mana kita nak print kita punya drawing. Sepatutnya benda ni belajar daripada lab 1 lagi lah. Tapi tak apa. Okay, dekat bahagian layout ni, okay, biasanya kita akan insert rectangle ataupun mengikut objek. Maksudnya ialah apa? Maksudnya ialah kita nak tengok kita punya drawing tu melalui melalui kertas ni. Okay, yang ni memang kita boleh adjust. Okay, ataupun saya delete, kita adjust. Okay, ataupun kita boleh nak bahagian mana yang kita nak print daripada lukisan tu. Saya tekan ni. Betul, saya tekan enter. Okay, sekali lagi. Contohnya saya nak bentuk dia macam ni. Dia akan nampak sikit je lah. Okay. Kalau lukisan-lukisan yang lebih kompleks, biasanya dia akan ada banyak kiri, kanan, atas, bawah. Contoh kita buat sebelah-sebelah. Okay, sebelah sini. Dan juga satu lagi saya buat sebelah sini. Okay, nampak memang samalah. Bila saya double klik, katalah untuk lukisan sebelah kanan saya ni, saya nak sudut pandangan yang berbeza. So, saya boleh ubah. Nampak tak? Ini kegunaan viewport. Okay, kegunaan viewport. Ni, kalau ini ialah custom view, kita akan nampak macam ni. Ini kalau kita nak tengok dari sebelah lain pula. Okay, dia akan nampak benda yang berbeza lah. Top view ke. Contohnya lah. Saya nak buang grid. So,
So dia akan nampak macam ni. Okay. So kamu hantar yang ni je lah. Hantar yang ni dah cukup. Okay. Dah siap ke belum ni? Dah siap, kita boleh habis kelas awal lah hari ni. Taklah. Yang lain. Yang ni ialah untuk task 8. Lab 8. Setiap lab akan ada, kan ada task kan? Ada hantar kan? Ada submission kan? Yang tu ada markah. Lepas tu assignment benda lain pun ada markah. Sebab kamu kan ada dua test saja. Ada 2 test, 1 assignment dengan yang setiap minggu yang kena submit tu. Yang tu semua ada markah. Kamu nak assignment apa? 3D ni. Saya tak design, saya tak buat lagi lah soalan assignment. Sebab saya masih memikirkan yang mana satu yang sesuai. Kalau kamu nak 3D, saya carilah assignment yang 3D. Kalau masih nak 3D. Madu nak 3D. Orang lain nak yang mana? Seronok lukis 3D ni. Okay, tak apa. Nanti saya tengok lah. Yang mana yang bersesuaian. Sebab saya kena lukis dulu. Kalau saya pun berjaya lukis, kamu pun bolehlah lukis. Okay. Nak saya tunggu lagi ke ataupun kita nak stop kelas kat sini? Kamu try sendiri. Yang lain? Semangat tu. Semangat nak try tu. Boleh. Yang lain kalau rasa macam memang nak try, bolehlah kita stop kelas kat sini lah. Kita stop awal lah hari ni.